Nabi Muhammad SAW. Ini yang kata ujian Nabi besar, bukan macam ujian yang saya hadap, bukan macam ujian yang tuan-tuan hadap. Tuan-tuan nak berasa kuat dengan ujian hidup, tengok bagaimana Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ujian Nabi. Waktu Nabi bermain-main dengan adik-beradik susuan Nabi yang lain di belakang rumah Halimatus Sa'diyah, waktu itulah didatangi Jibril dan seorang lagi malaikat dengan rupa paras manusia. Lalu Jibril membaringkan Nabi. Lalu bertempiaran larilah adik-beradik Nabi yang lain. Dalam keadaan yang begitu pantas, Jibril membelah dada Nabi SAW. Lalu dikeluarkan sesuatu. Lalu dicuci hati itu. Lalu dimasukkan semula dan dijahit semula oleh Jibril AS. Teknologi apa? Wallahu a'lam. Ketika itu kesan jahitan itu, kata Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani Nadwi, masih ada kesan dijahit tu. Saya pernah bedah di sini tuan. Kalau buka ni nampaklah parut. Rasulullah pernah ada parut di sini. Dah pi ke sana, dah ziarah Pak Menakan, Tok Menakan, apa semua ni. Dalam perjalanan pulang, Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menguji kanak-kanak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kehilangan orang yang paling dia sayang dalam hidup dia. Orang yang baru dia kenal untuk mendapatkan kasih daripada ibu kandung dia. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya Nabi duduk di kampung, dulu ayah meninggal, tak ada tengok muka ayah, membesar pula jauh dengan mak. Umur 5 tahun lebih balik duduk dengan mak. Baru beberapa bulan duduk dengan mak, tak ada setahun, Allah uji sekali lagi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kata ujian Nabi besar, bukan macam ujian yang saya hadap, bukan macam ujian yang tuan-tuan hadap. Tuan-tuan nak berasa kuat dengan ujian hidup, tengok bagaimana Rasulullah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ujian Nabi. Baru umur berapa bulan, berapa tahun duduk dengan mak, Allah Taala ambil nyawa mak di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Di situlah ibu Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Saya tak boleh nak bayang macam mana Nabi tengok mak dia dengan perasaan penuh mengharapkan kasih untuk si ibu itu menggerakkan kembali dan membuka mata dia, melihat kembali anak kecil yang duduk di tepi dia ni kan. Rumah Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad itu, sehingga hari ini diletakkan petanda petunjuk kepada rumah tersebut, iaitulah rumah ibu susu Nabi yang sangat terkenal, Halimatu As-Sa'diyah. Jadi tuan-tuan, adat orang Arab waktu tu, mereka akan hantar bayi-bayi ni ke pusat asuhan tu selama 2 tahun. Dan dia punya upah dia mahal lah, sebab lama duduk di sana. Mengasuh duduk sana tu tuan-tuan. Ada beberapa sebab dan kenapa orang Arab ketika itu menghantar bayi mereka ke sana. Antara sebab yang digariskan oleh sejarawan Islam adalah udara di kampung lebih segar, sebab Mekah dia bandar, ada banyak orang asing datang. Bahasa Arab di kampung lebih fasih, anak-anak di kampung membesar dengan sihat, makan makanan yang segar, udara yang segar, bahasa Arab yang lebih baik, dan mereka belajar hidup yang lebih lasak dan lebih berdikari, seperti bercucuk tanam, mengembala kambing, binatang ternak, hidup dengan suasana kampung yang lebih lasak dan lebih kendiri. Kita masalah umat Nabi Muhammad hari ini yang kritikal bukan tak solat berjemaah, tak solat terus. Bukan tak solat berjemaah, tak semayang terus. Ada yang sehari 4 waktu, ada yang hari ni cukup, esok tak cukup, ada yang 3 waktu, ada yang 2 waktu, ada yang tak solat terus. Bukan bayangkan nak cari yang betul-betul pure, yang selesai semua ibadat dia, yang cukup mantap ilmu dia, akidah dia dengan Allah,
Orang dah tak malu untuk kongsi. Satu orang saya tengok, dia buat live, disaksikan tiap-tiap kali dia buat live, disaksikan jutaan orang. Saya tengok. Dan live dia penuh dengan perkataan lucah artis. Saya perhati tengok. Bukan saya ikut dia seronok, bukan. Saya kata, juta ni datang dari mana? Views yang mencecah 1.6, 2.7, 3.4 juta. Daripada mana orang ikut? Yang seorang live cakap lucah, yang seorang lagi berniaga. Niaga produk dia, tapi berpakaian lucah pula, menari pakai dengan pakaian ketat. Pun jutaan orang ikut. Di mana pertimbangan halal dan haram umat Nabi Muhammad kalau juta boleh ikut dia? Tuan-tuan tengok hari ini di Malaysia hari ini, bila orang laki-laki dia tukar jantina dia jadi perempuan, dia malu tak untuk buat untuk masuk YouTube sebagainya? Dia tak malu. Dia tak segan. Bahkan rancangan dia puluh ribu orang tengok. Sekali dia buat live Instagram, beribu-ribu orang tengok. Padahal dia laki. Semua orang tahu dia laki dan dia tukar jadi perempuan. Ini hak LGBT ni, transgender. T tu, hak T tu. Masyarakat marah dah. Masyarakat boleh tengok dia berpuluh-puluh ribu, bahkan ada yang ratus ribu dia punya siaran dia dalam YouTube ataupun dalam Instagram. Ke arah itu. Sekarang ni ke arah itu. Makin lama diterima. Satu persatu nama yang dikenali lebih daripada 5 juta orang di Malaysia ni. Satu persatu nama. Mereka-mereka yang tukar jantina, mereka-mereka yang ni duk mula keluar ni, masyarakat biasa je, pakai duk follow lagi. Oh ini keluar dah ni. Tengok tak ada apa dah. Perasaan tak ada apa. Perasaan redha dengan maksiat tu sudah mula menular. Dan itu petanda yang sangat buruk di dalam umat ini. Tuan-tuan, lagi bertambah umur umat Nabi Muhammad, makin elok kau makin teruk. Nabi yang buat kaedah, bukan Nabi buat kaedah, Nabi yang ajar. Nabi kata kalian akan melihat semakin jauh umat aku dengan kehidupan aku, dengan zaman aku, iman mereka akan semakin berkurang. Kalau kita tulis kat status WhatsApp kita ke apa, kau tulis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sehari 100 orang baca. Dia tengok, dia baca, dia tengok status, dia baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala percuma macam tu je. 100 orang sehari baca. Kalau dia mati celah-celah tu pun kan masih lagi ada status kebaikan dan pahala yang berjalan, insya-Allah. Semoga Allah SWT sentiasa memimpin kita ke arah yang diridai oleh Allah. Sabar dengan ujian yang Allah bagi. Sabarlah. Setiap ujian yang Allah bagi, bila kita teringat nikmat syurga, tengok balik apa yang Allah sedia dalam syurga, orang yang Allah uji sabar. Memang nak bercakap suruh sabar mudah, memang susah untuk menghadap ujian tersebut. Saya pun tak kuat juga. Sama-samalah kita mengambil kekuatan daripada ayat-ayat Quran tentang syurga kita dengar ni, untuk kita hadap ujian yang Allah bagi, supaya kita tenang dan nanti insya-Allah kita dapat nikmat yang kekal ni. Sedih sekali sekala, down sekali sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat 5 waktu, solat 5 waktu macam biasa, cuma dia punya rabi' qalb dia doa ibu dia. Dia telefon mak kan, doa untuk abang si mak, ataupun minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, yang belum pernah minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia, try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, kita bagi tahu mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci, insya-Allah.
Hidup ni, kata Allah, aku akan berurusan dengan orang itu seperti mana yang dia sangkakan kepada aku. Ingat, tuan-tuan sangka Tuhan apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah kaya dan Allah akan mengayakan kita. Ana inda husni dhanni abdi bi, kata Allah. Aku, kata Allah, akan mengikut seperti mana yang hamba-Ku sangkakan kepada aku. Dia tak boleh sangka di mulut je, dia mesti yang di sini. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita kepada Allah mesti daripada sini, daripada hati. Allah akan berurusan dengan kita ikut kesangkaan dan keimanan dari hati kita. Tuan-tuan yakinlah Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Tuan-tuan yakinlah apa saja begitu Allah akan uruskan. Itu janji Allah, bukan janji saya. Aku adalah seperti mana baik sangkanya hamba-Ku kepada aku. Kalau dia buruk sangka, aku akan buat macam tu. Dia kata Allah Ta'ala tak bagi yang ni, aku akan buat begitu. Allah suka satu orang itu berdoa. Allah benci apabila seseorang itu minta dengan makhluk kemudian baru minta dengan Allah. Allah suka satu orang itu bila dia ada permintaan walaupun sebutir garam. Ni saya sebut tuan ni, perkataan ulama ni. Walaupun hajat dan permintaan itu sebutir garam, Allah suka untuk orang itu melafazkan permintaan itu terlebih dahulu kepada Allah, kemudian baru cari makhluk. Ketika mana manusia rimas dengan permintaan yang banyak, Allah Subhanahu Wa Taala suka ketika mana seseorang itu banyak permintaan kepada Allah.